أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Hujjatul Ummah Muhammad Al-Ghazali, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor domba, yakni kambing putih, yang kemudian disembelih di antara syurga dan neraka. Lalu dikatakan, wahai penghuni syurga, kalian akan kekal dan tidak akan pernah mati. Dan wahai penghuni neraka, kalian juga akan kekal dan tidak akan pernah mati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hasan Basri berkata, seseorang akan keluar dari neraka setelah 1000 tahun dia tinggal di sana. Semoga sahaja orang itu adalah aku. Al-Hasan pernah terlihat sedang duduk di sebuah sudut sambil menangis. Ia ditanya, kenapa engkau menangis? Ia menjawab, aku takut Allah akan melemparkan aku ke neraka tanpa peduli. Itulah beberapa jenis azab neraka secara umum. Untuk menguraikan secara terperinci bahagian-bahagiannya, ujiannya dan penderitaan-penderitaannya, jelas tidak akan habis-habisnya. Yang jelas azab paling berat yang mereka alami ialah penyesalan kerana terlarang memperoleh nikmat-nikmat syurga, tidak boleh bertemu Allah dan tidak mendapat redha-Nya. Mereka baru sedar telah menjual semua itu dengan harga yang sangat murah. Itu hanya beberapa dirham sahaja ketika hidup di dunia. Mereka menjual semua itu dengan kesenangan syahwat yang hina. Hanya dalam hitungan hari saja saat siksa neraka mendera dengan amat keras. Mereka mengatakan dengan penuh penyesalan, aduh, betapa celakanya aku. Kenapa kami membinasakan diri dengan bermaksiat kepada Tuhan kami? Kenapa kami tidak mahu memaksa diri kami sendiri dengan sabar selama beberapa hari saja? Cuba saja kalau kami mahu bersabar, tentu hari-hari penuh ujian itu dapat kami lalui. Dan saat ini tentu kami berada di sisi Tuhan seluruh semesta alam, menikmati keredaan-Nya. Malang sungguh nasib mereka sekarang, dengan penderitaan begitu dahsyat yang menimpa mereka. Tidak lagi ada kenikmatan dunia yang dulu mereka puja-puja, kalau tidak menyaksikan kenikmatan syurga. Tentu mereka tidak akan terlalu menyesal. Akan tetapi kenikmatan tersebut terpampang jelas di depan mata mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti beberapa orang akan dibawa dari neraka ke syurga. Ketika mereka sudah berada sangat dekat dengan syurga, sehingga sudah mencium aromanya dan melihat istana-istananya dengan nikmat-nikmat lain yang telah disediakan Allah bagi para penghuninya, tiba-tiba mereka diseru supaya segera menyingkir dari sana tanpa merasakan nikmat-nikmat tersebut sama sekali. Dengan menyesal mereka pun kembali, seperti yang dialami oleh orang-orang yang sebelum dan sesudah mereka. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, misalkan Engkau memasukkan kami ke neraka sebelum Engkau memperlihatkan kepada kami balasan pahala-Mu berikut nikmat yang telah Engkau sediakan bagi kekasih-kekasih-Mu. Tentu tidak seberat ini derita yang kami rasakan. Lalu Allah berfirman, itu memang sengaja aku lakukan terhadap kalian.
ketika sedang sendirian, kalian terang-terangan memperlihatkan dosa-dosa besar kepadaku. Tetapi ketika bertemu dengan manusia, kalian menyembunyikan hal itu. Kalian perlihatkan kepada mereka sikap yang berbeza. Kalian takut kepada mereka, tetapi tidak takut kepadaku. Kalian menghormati mereka, tetapi tidak menghormatiku. Dan kalian meninggalkan untuk mereka, tetapi tidak meninggalkan untukku. Sekarang aku akan menimpakan seksa yang sangat pedih kepada kalian. Sekaligus aku juga melarang kalian mendapatkan balasan pahala yang kekal abadi. Ahmad bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kita umumnya lebih memilih berteduh daripada terkena sengatan panas matahari, tetapi kita tidak lebih mengutamakan syurga daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita membicarakan tentang dialog, ucapan, keluhan, ratapan, permintaan, cita-cita dan angan-angan ahli neraka yang mereka panjatkan kepada Allah, satu persatu harapan mereka dipatahkan, dikecewakan, tidak dipedulikan, dibakus sampahkan, bahkan mereka dihina dan ditempelak. Setiap kali mereka meminta untuk keluar, dan setiap kali mereka memberi alasan. Kerana hari kiamat bukanlah hari alasan. Hari kiamat ialah hari kebenaran, yang disebut sebagai Yaumul Fasl, hari yang jelas dan terang, hari penghukuman Allah. Di dunia, ya, kita boleh beri 1000 alasan, tapi di akhirat tidak ada tempat orang yang beri alasan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila bertanya kepada manusia akan alasan, bukanlah untuk sebagai satu jalan keluar, tetapi untuk menempelak alasan mereka itu sendiri ke muka mereka. Yang sebenarnya kita, kalau jujur dengan Allah, tidak pernah ada alasan. Yang sebenarnya kita kalau bersungguh-sungguh nak kembali pada Allah, taat kepadanya, Allah Ta'ala akan hilangkan alasan itu, bakal menunjukkan puluhan jalan kepada kita untuk kita taat, untuk kita patuh. Kerana itu hari itu kalaupun didengarkan alasan, bukan untuk dilepaskan, tetapi untuk menambahkan seksaan dan untuk dipatah-patahkan alasan itu. Ya, ada orang kata saya disibukkan dengan sekian-sekian, lalu Allah menempelak mereka. Adakah kamu meninggalkan aku lalu mempedulikan manusia? Seorang mungkin kata saya ni masalah, orang ni, orang tu. Lalu Allah kata, bukankah aku dah beri akal kepada kamu, otak berfikir? Bukankah aku dah hantarkan Nabi dan Rasul? Yang ni kata ni syaitan lah buat kami macam tu, yang ni kata pemimpin lah buat kami macam tu. Semua orang beri alasan, semuanya tidak jumpa jalan keluar. Dan alasan di hari kiamat kelak hanya bagi menunjukkan kebodohan kamu. Sebenarnya orang yang taat pada Allah, Tuhan jadikan dia cerdik sebab dia mengatasi alasan. Dia akan cuba lari dari alasan. Itu orang cerdik. Lantas sekarang kalau kita sebut orang cerdik, apa kehebatan orang cerdik? Dia tak ada alasan. Yang dia ada usaha dan ikhtiar, yang dia ada kesungguhan, yang dia ada keinginan yang tidak pernah putus asa. Itulah dia orang bijak. Tapi orang bodoh, tuan-tuan tengok alasan ni berapa bagus. Dia akan sebut alasan ni. Kalau kita jawab lagi alasan ni, dia akan jawab ni. Kalau kita kata lagi macam ni, dia akan jawab ni. Maka akhirat kelak dia tak ada ruang untuk memperbanyakkan jawapan di hadapan Allah Rabbul Izzah, Rabbul Jalil. Oleh kerana itulah, bila satu persatu alasan mereka dipatahkan sehingga akhirnya kata-kata menghina mereka, ikhsa'u fiha, celakalah kamu di dalam neraka, wala tukallimun, dan jangan cakap lagi. Lalu mereka melalui azab tersebut. Tuan-tuan, bila mana ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, dan masing-masing memenuhi tempat masing-masing. Maka Allah datangkan kepada mereka kematian berupa seekor kambing putih yang berada antara tengah-tengah syurga dan neraka. Lalu diseru, wahai ahli syurga, adakah kamu kenal ini apa? Maka jawab ahli syurga, ya, itu kematian, kami kenal. Allah jadikan semua manusia kenal simbolik yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Ya, itu kematian. Lalu ditanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kenal apa benda ni? Ahli neraka kata, kenal, itu kematian. Lalu disembelihkan.
Wahai ahli syurga, berseronok dan rasakan segala nikmat. Hari ini tidak akan ada lagi kematian. Dia kerana ahli syurga, bila masuk syurga, mereka mula bimbang nanti mati pula dalam syurga. Dah sekejap dia rasa nikmat. Maka Allah nak tegaskan di syurga nikmat abadi, tak ada kematian. Kemudian ahli neraka mungkin masih bercita-cita berangan, tak apalah, bakos sekejap nanti keluar. Sebagaimana Yahudi berkata, kalau kami kena pun 7 hari je, maka dia sembelih kematian. Wahai ahli neraka, rasakan azab pada hari yang tidak ada lagi kematian. Maka bergembira satu kelompok ahli syurga, dan menderitalah satu kelompok ahli neraka. Semua menyesal. Al-Hasan Al-Basri dalam memberi ta'liq dan komentar beliau, dia kata orang yang paling sekejap masuk neraka, paling sekejap masuk neraka, ialah satu hari pada perhitungan akhirat bersama 1000 tahun perhitungan dunia. Itu paling sekejap. Tentang kalau kita kata sekejap nak sehari je, saya kalau boleh nak buat benda ni sehari je, saya nak kaya sehari je, kita sentiasa sebut satu hari. Bagi menunjukkan sekejap, tak apa, sekejap pun tak apa. Setengah berkata, dalam neraka pun masuk sehari keluar, satu hari di sana bersama 1000 tahun. Tuan-tuan sekalian, adakah nilai yang 1000 tahun itu dipunyai oleh manusia? Umur yang tidak dipunyai oleh manusia 1000 tahun. Kalau kita lihat, kalau kita letak mayat manusia tanpa ditanam selama 1000 tahun, dia jadi apa? Mayat manusia kita tak boleh tanam, letak 1000 tahun, lunyai, debu berterbangan, habis tak ada apa, kosong. Dia akan hilang terus. Kalau tuan-tuan tengok bangkai anjing tengah jalan yang kena kelek lori tu, berapa hari ada tak jalan? 3 hari 4 hari licin, rata balik jalan, seperti tidak pernah ada bangkai. Dan nilai nyek sikit habis. Kalau kita manusia letak 1000 tahun tanpa ditanam, habis kita kosong. Ini kan pula diazab. Ini kan pula didatangkan keperbagaian azab. Paling cepat, kata Imam Hasan Al-Basri, 1000 tahun. Moga-moga akulah orang tu yang Al-Basri bermuhasabah. Si orang belum meletakkan dirinya, andainya dia masuk neraka, dia letak di diri dia macam, daripada dia bercakap andainya aku masuk syurga. Letak andainya aku berada dalam neraka, apa yang akan aku buat? Mohon Allah lindungi, mohon Allah keluarkan, mohon Allah rahmati. Maka atas ketakutan itulah kita nak berubah. Sebab kita manusia, atas cita-cita dan angan-angan kita tak berapa kuat. Sebab itu setiap kali kita tanamkan azam untuk berubah, untuk jadi orang tertentu, kita gagal. Tetapi atas asas ketakutan, kita boleh. Seorang takutkan sesuatu, dia boleh. Kalau tengok orang isap rokok, dia boleh berhenti rumah rokok sebab takut mati. Doktor kata awak ni kalau sekali lagi masuk uak sebab rokok memang mati, dia berhenti. Tak isaplah, kan takut. Kerana manusia, jiwa dia lebih cenderung kepada takut untuk berubah berbanding jiwa mempunyai keinginan sesuatu untuk berubah. Saya nak berubah dan nak jadi orang berjaya, orang disiplin supaya jadi orang kaya. Dah 3 hari disiplin, lepas tu hilang. Balik tak kaya pun, kau susah sangat pun macam biasa. Tetapi bila datangkan ketakutan, di situlah manusia akan menjadi lebih baik. Sebab itu kita diajar takutkan, gambarkan, letakkan neraka depan mata kita setiap hari. Kata Syaddad bin Aus, kepanasan api neraka menghilangkan selera tidur aku. Itu Syaddad, seorang sahabat Rasulullah. Nak tidur nampak api neraka, sehingga menghilangkan selera tidur. Radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga orang-orang yang kita lihat kesungguhan dalam ibadat, dalam taat, dalam meninggalkan yang haram, kerana mereka letakkan ketakutan pada neraka. Oh, paling sekejap neraka 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun dunia. Siapa mampu tangguh? Siapa mampu untuk tangguh? Dan lebih menyedihkan, tuan-tuan sekalian, bila mana seorang dicampakkan dalam neraka, lalu Allah tak peduli dia. Masuk tak peduli, tidak lagi
dengarkan rintihan dia, tidak lagi dipandang dengan redanya, tidak lagi dipandang dengan kasih sayangnya. La yanzurullahu ilaihim. Allah tak tengok lagi, tak pandang, maksudnya Allah tak ada lagi fikir Allah tak nak berikan keampunan. Dia tak fikir bahawa Allah akan berikan keampunan dalam situasi macam tu. Itu paling bimbang. Kerana orang yang tidak dipedulikan oleh Allah, antaranya ialah orang kafir. Orang tak pernah peduli. Ya, sebagaimana mereka tak pernah peduli sembah siapa di sini. Mereka nak sembah duit, mereka nak sembah hawa nafsu, mereka nak sembah patung, mereka nak sembah pemimpin. Ikut dah mereka nak sembah siapa. Asalkan mereka rasa benda-benda macam ni boleh berikan kepuasan duniawi pada mereka, maka layaklah mereka Allah Ta'ala tak peduli akhirat kelak. Kamu tak pernah peduli aku, tak pernah sesaat kau fikir nak sembah aku, tak pernah sesaat, maka demikian aku tidak akan fikir tentangmu walau sesaat, tak akan peduli. Yang kita dah senarai atau sebut semalam, bagaimana jijiknya kekufuran. Kalau kekufuran itu punya bau, tidak akan ada orang nak berkawan dengan orang kafir. Kalau jijik, kalau kufur itu ada bau, pasti kita tak nak duduk di sebelah orang kafir, kerana kita takut. Sehingga duduk dengan orang kafir cuma boleh untuk kita berdakwah, untuk kita bermesra. Kita takut sebab dia dah wanted. Macam saya selalu berikan perumpamaan, kita tak akan berani berkawan dengan orang yang wanted, yang polis nak, polis cari, yang menjadi musuh negara. Kita tak berani berkawan. Kalau dia tadi charge ataupun sebagai musuh negara, saya tak rasa ada orang berkawan dengan dia, melainkan kerana terpaksa kawan, terpaksa je. Demikian kekufuran. Kekufuran tidak boleh dijadikan sebagai sahabat. Bukan kekufuran kalau dia berada sebelah kita untuk kita perbaiki cepat-cepat. Biarlah dia ni masuk Islam atau meninggalkan kekufuran. Kata Imam Ghazali, begitu bentuk azab dalam neraka. Kalau kita nak perincikannya terlalu panjang, terlalu banyak, maka kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, waktu itulah mereka mula rasa, ya Allah, kalau dulu kami kat dunia bersabar tak buat maksiat, pasti kami tak kena macam ni dengan berbagai azab. Kalau dulu kami benar-benar taat, pasti kami hari ini sedang berada dalam syurga, menatap wajah Tuhan, menikmati segala kesenangan syurga. Tapi kenapa kami tak sabar dulu? Tuan-tuan sekalian, maksiat ni, caranya untuk menangani ialah bersabar seketika. Kita bila nak buat maksiat, kita mula ada cenderung, mula otak kita fikir, bagus ni, cuba sabar sekejap. Banyak mana perkara bila kita sabar, maka hilanglah kelazatan. Banyak mana perkara yang bila mana kita sabar, maka hilanglah godaan dia. Sebab itu sabar ni separuh iman. As-sabru nisful iman. Sabar ni separuh iman. Separuh lagi apa dia? Amal soleh. Nabi Allah Yusuf dia bersabar dengan godaan Zulaikha. Sabar. Zulaikha ajak berzina dalam rumah yang tertutup, dalam keadaan yang peluangnya Masya Allah. Tapi Nabi Allah Yusuf AS memilih untuk sabar. Maka Allah mengangkat Nabi Yusuf menjadi Nabi dan Rasul. Allah memuliakan namanya. Bahkan Allah merakamkan cerita dia digoda dalam Al-Quran, betapa dia dibersihkan oleh Allah. Sama juga kita nak sabar sekejap, sabar tolak rasuah, sabar sekejap tolak riba. Ni kalau tak buat pinjaman riba, tak ada kereta, tak ada rumah, tak apa, sabar sekejap. Saya duduk rumah sewa dulu, pakai kereta lebih kurang dulu, sabar sampai Allah luaskan rezeki saya, atau sampai saya jumpa jalan alternatif yang lain yang tunduk pada perintah Allah. Saya sabar seketika. Apa pun benda atas dunia, kalau kita sabar tuan-tuan, dia tak akan memberi mudarat pada kita. Sebab itu bulan Ramadan kita diajar sabar. Sabar pada benda yang paling penting, makan minum. Makan minum tu nyawa kita. Tapi kita boleh sabar. Daripada subuh tak makan, tengok orang makan, tengok kedai makan buka, tengok rancangan masakan, tengok segala benda yang merangsangkan kita, tapi kita ada sabar. Sebab sabar kita Allah Ta'ala letak masa ni, maghrib makan. Sabar kita kat dunia untuk tinggalkan maksiat, untuk tinggalkan syahwat, untuk tinggalkan perkara sia-sia. Allah letakkan tempoh, kita mati habis.
Dan mati ni pula Allah Ta'ala kata, Allah tak letak kamu mati umur 80. Pasti kita nampak panjang ni waktu itu. Allah kata mati bila-bila masa. Bila-bila masa. Yang pertama, supaya kita sentiasa terus menerus buat kebaikan. Yang kedua, supaya kita fikir-fikir nak buat jahat, mungkin kita mati waktu itu. Yang ketiga, Allah nak beri kita suatu tempoh waktu yang kita kuat, yang kita sentiasa berhati-hati. Sebab kita kalau tak diberitahu secara jelas, tapi ada benda tu, mungkin dekat, mungkin jauh, lalu kita pasti menanamkan keinginan kita di situ. Pasti kita merasakan kita ada peluang di situ. Maka tuan-tuan sekalian, sabar seketika untuk mendapat segala nikmat. Kerana itu ibadat ialah sabar. Dan kerana itu bila ulama mengkategorikan sabar, sabar daripada buat maksiat, sabar bila ditimpa musibah, sabar bila buat taat. Sabar yang paling besar sekali ialah sabar dalam buat taat. Sabar menghadapi musibah, lama-lama kita sabar juga. Ada orang demam, saya tak boleh sabar dah demam, makan pil tu, makan pil. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk 2 minggu, akhirnya dia reda juga, sabar. Ada orang kehilangan orang yang disayangi, tak boleh nak sabar, tapi lama-lama dia sabar juga. Dan sabar yang kedua ialah sabar dalam melakukan taat pada Allah, buat taat. Sabar buat taat ini tuan-tuan sekalian yang kita sebut istiqamah. Tak pernah saya akan terus sembahyang sampai saya jumpa Allah sembahyang. Saya akan tutup aurat sampai akhir usia saya. Saya akan terus keluarkan zakat. Saya akan terus buat perintah Allah. Sabar melakukan taat ini dianggap oleh ulama sabar tertinggi sekali dalam kehidupan. Sebab itulah tuan-tuan lihat bagaimana Adam AS sabarnya dalam mentaati Allah. Bila ia tergelincir, dia cepat-cepat bertaubat dan terus sabar mentaati Allah. Maka Allah mengangkat darjat. Dan semua Nabi-Nabi menunjukkan akhir hidup dia dipenuhi dengan taat. Kita bila umur tua, maksiat memang tak dibuat. Ada orang kategori atau letak sabar buat maksiat. Maksiat ni tuan-tuan sekalian, dia ada waktu berhenti. Orang kalau nak, katakan nak berzina lah, akhir bila kena penyakit dia tak berzina, berhenti. Orang yang nak mencuri, tiba-tiba dia kena penyakit tertentu, tak mencuri, dia berhenti. Maksiat dia boleh terhenti dengan sebab secara automatik. Kerana masalah peribadi atau masalah undang-undang. Dia nak mencuri, tiba orang kampung tu pakat berjaga belaka, stop mencuri. Baik dia 2 bulan. Tapi siapa paling payah nak buat taat tu? Taat. Saya nak iltizam masjid surau, saya nak iltizam baca Quran, saya nak iltizam berwasangka baik pada orang, saya nak iltizam berlaku adil pada orang, saya nak beriltizam untuk tidak zalim orang. Untuk buat taat tadi tuan-tuan, sebab kita kena buat sampai ke hujung usia. Tuan-tuan dah tak ada kaki kena potong sekalipun, tapi kefarduan sembahyang tetap ada. Kefarduan sembahyang kena pergi juga sembahyang, kena solat juga. Orang buta pun kena datang masjid. Kerana ketaatan tak digugurkan walaupun apa masalah kita. Lagi mana ada akal, lagi mana ada otak. Ada akal maka buat. Tapi maksiat saya katakan, ada waktu memang kita tak akan buat. Ramai mana penyambung-penyambung dah bersara, ramai mana pemberi rasuah, penerima rasuah dah bersara kerana tua. Ramai mana orang yang suka zalim orang, dia pun pencing sebab dia tua. Ramai mana kita kenal orang-orang yang jahat dalam kehidupannya, tapi hilang kejahatannya sebab dia tua. Tapi dalam ketaatan, taat ni sebab benda kita nak buat terus. Walau saya katakan tua, itulah ketaatan kita nak buat. Tua macam mana pun, umur 80 kena taat. Datang solat. Kalau tak datang masjid solat, kena bangun solat, kena baca Quran, kena berzikir. Itu yang patut dibuat. Sebab itu kata ulama, sabar dalam taat paling susah sekali. Sebab apa? Sebab kita tak ada berhenti. Sabar meninggalkan maksiat, last sekali memang kita boleh berhenti. Kita boleh tak buat benda tu. Orang isap dada pun tak akan isap dada bila dia berhenti. Sebab apa? Bekalan habis, dah berhenti juga dia. Bekalan tak ada. Atau dia mungkin berhenti sebab kena tangkap. Dah tangkap berhenti, tak buat maksiat lagi. Masuk 2 tahun dah dia tak isap.
Tapi kalau kita sebut taat, benda ni yang menyukarkan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang kening jatuh tapi masih jaga sembahyang, bagus ni. Tu wali ni, hebat. Kalau kita jumpa orang yang Masya Allah uzur sungguh datang masjid lagi, berpapoh datang, tapi bila dia memang betul-betul orang baik. Kita jumpa orang mata rabung ni, tengok Quran lagi nak baca, tapi bila dia ni orang baik. Umur tuanya tidak menghalangi dia taat. Dan semestinya begitu. Sebab taat ni tak boleh berhenti sampai kita jumpa Allah. Itu paling suka. Sebab itu last kali kita nak mati, kita sebut lagi La ilaha illallah. Itu taat. Perbuatan akhir buat La ilaha illallah, supaya kita tahu hidup kita mesti dipenuhi dengan ketaatan pada Allah. Kata Imam Ghazali, malang sungguh orang-orang yang dulu duk puja nikmat dunia, dulu sanjung nikmat dunia, tukar nikmat dunia dengan akhirat. Dia tukar sembahyang jemaah dengan megah. Megah ni penting, nikmat dunia. Dia tukar tuan-tuan berhibur di sekian-sekian tempat hiburan, ditinggalkan tempat-tempat taat pada Allah. Tukar dia. Dia tukar redha Allah dengan redha manusia. Dia tukar panggilan Allah dengan panggilan manusia. Allah dah panggil 5 kali sehari, buat tak peduli. Orang lain panggil, buat miss call je, pun salah tekan, cari dia. Yang azan ni tak ada pula orang miss azan, tak ada. Tersilap azan. Tapi kau ni masih silap kau pun kita cari balik. Siapa kau? Datuk kau ni, kau balik. Padahal dia punya cucu dia tertekan. Sungguh kita cari balik kau. Sebab apa? Redha manusia. Tapi yang Allah duk panggil ni 5 kali sehari. Bahkan setiap hari, dengan ubang dia, dengan sakit demam dia, itu Allah panggil dia tu. Kata Allah bila panggil kita, kalau telefon tu dia ada ringing, dia ringing. Tuan-tuan tahu orang panggil tuan-tuan sebab ringing dia, dia bunyi. Kita ni manusia nak tahu Allah panggil kita, Allah letakkan bunyi kat badan kita. Apa dia? Tanda-tanda uban, sakit, tua. Itu Allah panggil dia tu. Kadang-kadang badan kita dah vibrate dah, gegar. Orang tak nak angkat lagi. Artinya dalam peringkat tak ada apa dah kita ni dengan dunia. Dia masih terus cenderung pada dunia. Cari dunia. Buat apa tua-tua? Bela ayam di ketor ni, bagi makan ayam. Bagi makan diri dia tak nak. Kerohanian dia, bagi ayam, jaga sekian-sekian, jaga kebun. 2G kebun pun boleh apa benda kebun. Pergi khidmat je beli sayur, kena kebun. Baik ke masjid, surau dengan kuliah ke apa tak, dia nak kebun juga. Balik maghrib. Contoh orang ni, walaupun Allah panggil dia puluhan kali, dia tak nak angkat lagi, dia tak nak jawab. Akhirnya menyesallah dia bila mana bertemu Allah satu hari nanti. Rupanya nikmat yang dipuja tak ada apa. Sebenarnya kalau kita guna akal dari sekarang pun kita tahu, nikmat tuan-tuan cuma hari ini. Yang semalam tak ada nikmat. Yang tuan-tuan saya makan semalam, yang tuan-tuan berjalan semalam, pergi hotel semalam, tak ada apa. Nikmat hari ini. Kalau tuan-tuan nak rasa nikmat sebetul hari ini, dan bila lepas hari ini, nikmat betul bukanlah yang kita lalui sekarang, esok pula. Berarti yang kita makan semalam, walau sedap macam mana, kita kena ulang balik. Walaupun semalam kita begitu romantik dengan isteri kita, romantik semalam, hari inilah jawapan kita. Contoh hari ni kalau bergaduh bini kita, tak guna romantik semalam. Kita semalam tu macam lakon je. Realiti kita ialah hari ini. Maka hari ini juga Allah Ta'ala tawarkan taubat hari ini. Sebab semalam kita dah terlepas taubat. Hari ini juga tuan-tuan kita nak menyesal. Sebab semalam kita tak boleh lagi menyesal hari ini. Kerana Allah menjadikan nikmat cuma satu hari. Itu dia nikmat. Tuan-tuan jangan ceritalah macam apa benda yang tuan-tuan lalui waktu muda. Dulu saat muda pergi sekian tempat, sekian negara. Tak, tuan-tuan takkan rasa sekarang hari ini. Kalau hari ni tuan-tuan makan benda pedas, hari inilah tuan-tuan akan rasa pedas. Yang semalam makan pedas dah tak rasa. Malam kita makan pedas sampai terkeluar biji mata. Kita cerita hari ni tak ada apa dah. Tapi hari ni ialah hari kita. Kenapa Allah jadikan kita punya perasaan, keinginan ataupun kita punya deria ingatan kita cuma untuk hari ni? Kerana Allah nak beritahu dunia ni memang sekejap. Tak lama. Sampai kata dunia panjang, dia tertipu.
Dunia cuma satu hari. Yang sekarang kamu berada, ini dunia. Barangkali kamu sempat matahari terbenam, barangkali kamu terbenam dulu sebelum matahari terbenam. Ini hari. Tuan-tuan tengok sekarang nak pukul 7. Ini hari tuan-tuan lalui. Mungkin sempat, mungkin tidak sempat. Mungkin hari ini kita keluar masjid, Allah ambil kita. Kalau kita rasalah kita cuma ada satu hari untuk berubah. Sebab itu kita tak ditangguhkan untuk tempoh-tempoh yang lain. Kita cuma ada hari. Kalau baik hari ini, lalu Allah beri peluang lagi untuk kita buat baik lagi satu hari. Cuma kebaikan itu cuma satu hari. Dan kita cuma sabar untuk satu hari, bermujahadah untuk satu hari. Kemudian dia akan menentukan sama ada azab yang berpanjangan atau sebaliknya. Dan hadis yang panjang, Nabi SAW kata, akan ada sekelompok manusia yang Allah tunjukkan segala nikmat syurga. Allah letak depan syurga, dia tengok belakang, tengok, Masya Allah pintu syurga, diperlihatkan isi kandungan. Kemudian Allah Ta'ala halau dia, lagi kamu, ya Allah kenapa engkau halau kami? Kamu tak layak. Ya Allah, kalaupun kami tak layak, kalaulah wahai Tuhan kamu tak datangkan kami ke syurga, itu jauh lebih ringan. Kalau kami tak datang, tak apalah, semak neraka tu yang dulu letak depan syurga dulu, kenapa ya Allah? Bertambah azab kami. Kata Allah, memang aku sengaja buat macam tu. Sengaja aku buat. Sebab dahulu kamu cari redha manusia. Dahulu kamu jaga diri kamu tidak buat maksiat depan manusia, tapi waktu bersendirian kamu buat. Semua kamu cuma letakkan diri kamu untuk manusia. Dan hari ini aku permainkan kamu. Orang yang sombong, riak, unjuk dalam amalan, dalam ketaatan, Allah tunjuk dia syurga sekejap, kemudian Allah halau dia keluar. Halau dia menjauhi syurga untuk disumbat dalam neraka. Kenapa? Untuk Allah Ta'ala hina dia, sebagaimana dia menghina Allah di dunia dulu. Kata bila mana kita cerita manusia, kita menghina Allah, kedudukan Allah yang mulia. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Mereka amat takutkan manusia, tapi tak takutkan Allah. Sedangkan Allah yang sentiasa bersama mereka, bukan mereka. Tuan-tuan takut dengan seseorang, dia tak akan sentiasa bersama kita. Tapi Allah, dia sentiasa bersama kita. Itu yang kita patut takut. Dia sentiasa bersama kita, di mana pun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah sentiasa bersama kamu di mana kamu berada. Orang lain kita masuk rumah, dia duduk kat luar dia, tapi Allah bersama kita. Tuan-tuan duduk dalam rumah, Allah bersama tuan-tuan dalam rumah. Tuan-tuan bermusafir, bersendirian, Allah bersama tuan-tuan. Maka kenapa kita tidak takut Allah, lebih takutkan manusia?